Untuk grup ketiga high-tech, lepas tu kepada grup ketiga sejati. Boleh? Baik Ustaz. Okey, saya serahkan. Bismillah. Okay, grup 3 high-tech boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nabil Ashmawi bin Saufi bersama tiga lagi rakan saya Aiman Najmuddin, Muhammad Muiz dan Muhammad Nu'man akan membentangkan tentang sistem operasi komputer atau kita kenali sebagai software. Okey, baik. Secara umumnya, sistem pengoperasian atau kita kenali sebagai OS merupakan perisian sistem yang terpenting bagi setiap komputer. OS adalah satu atau lebih atur cara yang mengurus operasi CPU, mengawal input atau output dan sumber storan dan aktiviti komputer serta pelbagai servis sokongan seperti pengurusan memori, ruang cakera dan lain-lain. Definisi OS: sistem pengoperasian atau operating system adalah set program-program yang dipasang dalam cakera keras. Tanpa OS, sesebuah komputer tidak dapat beroperasi dengan baik. OS sangat penting kepada sebuah komputer. Okey, tugas sistem pengoperasian yang pertama, mengawal, menyelaras dan mengkoordinasi perkakasan. Yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna iaitu user interface. Dan yang ketiga, membolehkan program aplikasi dipasang untuk kegunaan pengguna. Seterusnya, tujuan sistem pengoperasian komputer. Yang pertama, memaksimalkan produktiviti sistem komputer dengan pengoperasian yang lebih efisien. Yang kedua, komponen penting sebagai antarmuka sistem di antara pengguna dan perkakasan komputer. Seterusnya, fungsi OS. Yang pertama, menghidup dan mematikan komputer. OS aktif sebaik sahaja komputer diaktifkan dan perlu ditutup dengan arahan shutdown. Yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna iaitu dipanggil user interface. OS membenarkan pengguna mencapai dan mengarah sistem komputer mengikut kemahuan pengguna. Pengguna juga boleh memasukkan data dan arahan serta mendapatkan maklumat dan informasi dari komputer.
Yang ketiga, menguruskan data dan perisian lain. OS penting dalam menguruskan data dan perisian lain yang disimpan dalam cakera keras. OS juga melancarkan pengurusan perjalanan data dari komponen input kepada output dan dari storan sekunder kepada ingatan utama dan dari ingatan utama kepada storan sekunder. Yang keempat, pengurusan ingatan utama iaitu RAM. RAM ni ialah Read Access Memory. OS dapat mengawal dan menguruskan kelajuan RAM agar dapat digunakan secara optimum dan terancang. Selain itu, OS menguruskan data yang tersimpan di dalam RAM agar ia dapat diproses atau untuk dihantar ke peranti output atau disimpan ke dalam storan sekunder selepas pemprosesan. Dan yang terakhir sekali, menguruskan perkakasan komputer. OS penting untuk menyelaras dan menjejaki setiap perkakasan dan memandu perkakasan agar mengikut tugas masing-masing berdasarkan arahan tersedia atau dari pengguna. Aktiviti ini melibatkan komponen input, output, storan sekunder dan ingatan utama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya bin Muhammad Rusli, Komumetik 057730. Saya kos Diploma Pengajian Islam dan ITEC. Okey. Pada hari ini, sekarang ni saya akan teruskan pembentangan saya tadi dan teruskan pembentangan ini dengan subtopik yang lain iaitu fungsi lain sistem pengoperasian komputer atau lebih dikenali dalam bahasa Inggerisnya Operation System dan singkatannya OS. Okey. Kita teruskan dengan fungsi lain tu. Okey. Terdapat beberapa fungsi lain sistem pengoperasian komputer ini. Okey. Kita pergi yang pertama lah. Yang pertama ialah antara muka pengguna. Dalam bahasa Inggerisnya user interface. UI lah. Penerangan dia. UI membolehkan pengguna berinteraksi dengan perisian untuk mengawal cara kemasukan data dan arahan serta cara maklumat dipaparkan. User interface ni adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam kita untuk menghasilkan sesuatu apps ataupun web. User interface ni maksudnya macam penggunaan button ataupun penggunaan simbol-simbol ataupun warna yang kita gunakan untuk apps tu, itu user interface. Maksudnya untuk kita menarikkan perhatian pengguna-pengguna. Jadi kalau kita nak hasilkan sesuatu app ataupun web, kita kena gunalah simbol atau button yang sesuai dan mudah difahami oleh pengguna-pengguna. Dan bila kita hasilkan benda yang mudah untuk difahami oleh pengguna, dan pengguna akan lagi selesa lah untuk guna kita punya apps ataupun webs. Jadi itulah user interface kena guna. Contoh saya bagi macam Facebook. Facebook ni kalau kita lihat banyak button dia, banyak simbol dan penggunaan warna dia warna biru. Dia ada di sini macam WhatsApp ni hijau, Facebook ni biru. Dia ada tema dia sendiri. Jadi button-button yang disediakan kat Facebook tu semua membuatkan pengguna tu faham. Macam ni button untuk post gambar kita semua. Ni untuk kita buat, kita share untuk kawan-kawan video apa-apa ke yang bermanfaat. Macam-macam lah. Kita boleh tengok story orang. Itulah Facebook. Dan UI ni juga ada 3 jenis. Yang pertama ialah pacuan perintah yang memerlukan arahan dalam bentuk teks. Dan kedua, pacuan menu atau dikenali menu driven. Dan yang ketiga, antara muka unit grafik.
ataupun kombinasi ikon dan menu untuk menerima dan melaksanakan arahan. Itulah user interface. Okey, teruskan yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah menyediakan darjah kebebasan perkakasan. Okey, penerangan dia ialah OS ini menjadi perantaraan antara perisian aplikasi dan perkakasan. Bila perkakasan itu ditukar, hanya terdapat sedikit perubahan pada perisian aplikasi komputer. Maksud dia kat sini, contoh macam ni lah, storage ataupun memori lah. Okay. Contoh memori kita dalam 128. Okay. Cara dia, bila kita tukar perkakasan tu, contoh macam komponen dalam komputer lah, kita tukar memori, dia akan lebih, bila kita tambah memori tu, lagi banyak bila kita tambah file-file yang kita simpan dalam komputer. Itulah kita menyediakan darjah kebebasan perkakasan. Hanya kita tukar komponen komputer yang ada dalam tu. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Yang ketiga ialah pengurusan memori. Okey, pengurusan memori ini penerangan dia, OS juga berfungsi untuk mengawal bagaimana memori dicapai dan memaksimumkan memori yang ada dan storan. Maksudnya memori yang kita ada tu contohlah macam memori kita ada 128 gig. Okey. Dia ibarat macam ada orang jaga lah, jaga macam guard, jaga pintu. Contoh dalam kedai tu tak boleh ramai, dalam limit 6 orang saja boleh masuk. Itu. Kalau lebih 6 orang dia tak boleh masuk dah sebab dah ramai. Macam tu. Sama juga fungsi dengan fungsi memori ni. Memori ni dia akan hadkan, dia memaksimumkan yang memori yang ada dalam storan lah, maksudnya dalam komputer. Okey. Bila lebih dia tak boleh masuk dah sebab dah terlalu banyak file dalam komputer tu. Macam itulah maksud dia. Okey. Kita teruskan dengan fungsi lain yang keempat. Okey. Yang keempat ialah multitasking. Ni buat video ke live ni? Multitasking ini dapat membahagikan kerja-kerja dan menjalankan beberapa tugas dengan secara serentak. Okey. Maksud dia kat sini, multitasking ni macam kita buat dua perkara dalam satu benda. Okay, contoh, kita tengah buat PowerPoint. Okay, kita tengah buat PowerPoint and then dalam kita buat PowerPoint kita nak dengar lagu. Lagu betul kita buka YouTube. Kita buka lagu apa yang kita nak dan kita tekan minimize. Itulah dua perkara dalam satu benda. Okay, yang kelima. Yang kelima ialah time sharing. Okay, time sharing ni, dia punya penerangan dia membenarkan lebih daripada seorang pengguna memasuki sistem komputer dan menggunakannya pada masa yang sama. Okey, maksudnya macam kita masuk dalam satu website tu, boleh masuk orang ramai. Dia tak ada masalah. Contoh saya bagi macam klip Uniza. Macam apa arahan lecturer kata, ada latihan dekat klip. Semua pelajar ada akses. Email Uniza, tak password. Masuk semua, tak ada masalah. Dia boleh, punya software tu boleh running, boleh guna, ramai semua masuk dalam satu website tu. Inilah time sharing. Okey, yang terakhir. Yang terakhir ialah multi-reading. Okey, penerangan dia memproses aktiviti dan berfungsi seperti multitasking. Tetapi hanya bekerja pada aplikasi tunggal sahaja. Multi-reading ni dia macam multitasking tapi dia dalam satu apps je. Satu perkara je. Misalnya PowerPoint, just PowerPoint je kita boleh buat. Tak boleh buat benda lain dah. Contohlah multi-reading. Itu saja dia saya. Kita teruskan lagi perbincangan kita. Dan saya akan berikan contoh software yang ada pada masa sekarang ni. Software. Contoh yang saya boleh bagi, yang satu yang saya bagi iaitu Google Chrome. Kalau yang kita tahu memang terkenal lah Google Chrome ni kan. Macam simbol dia macam ni, ada kuning, merah, hijau. Ni dia punya simbol dia. Maknanya orang lain tak boleh pakai lah sebab dia punya lambang Google Chrome ni orang dah tahu. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita.
Itu tadi contoh yang saya bagi adalah Google Chrome. Okey. Google Chrome OS ni adalah salah satu lagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan internet Google. Okey, Chrome OS ini merupakan sistem operasi yang dapat berfungsi pada komputer tertentu sahaja. Okey, Chrome OS ini dirancang secara khusus iaitu khas untuk mereka yang suka menghabiskan masa di internet. Maksudnya Google Chrome ni hasil orang yang suka main internet lah. Contoh dia nak tengok movie ke, dia nak tengok apa lagi, nak tengok YouTube, dia nak buat kerja, dia nak cek maklumat, semua dekat Google Chrome. Semua dah ada. Itulah kelebihan dia. Okey, Chrome OS ini menggunakan standard web HTML5. Dia guna tu. Okey, kini browser Google Chrome ni juga telah menerajui sebahagian besar pasar dari Mozilla Firefox. Nampak? Nampaknya Google Chrome ni dia terus berkembang maju untuk menguasai semua perkara dalam bidang teknologi informasi. Maksudnya ni dah lebih orang kenali, lebih maju daripada Mozilla Firefox. Sebab apa? Kenapa jadi macam tu? Macam saya cakap tadi, dia berkaitan dengan user interface. Penggunaan button, penggunaan tema dia, simbol yang dia guna, itulah mempunyai peranan penting dalam satu apps ataupun web OS macam ni, Google Chrome. Tapi bagi saya lah, saya pun minat Google Chrome sebab dia punya simbol button dia susun elok, rapi je berbanding Mozilla Firefox. Dan mudah untuk kita guna Google Chrome ni. Okay, itu saja dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Aiman Najmuddin bin Jaidi, nombor matrik 057809. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat dan saya daripada kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga akan membentangkan berkenaan sistem operasi komputer OS dan saya akan menghuraikan dua daripadanya iaitu OS Mac and Windows. Baik, yang pertama ialah kita pergi kepada sistem operasi komputer OS bagi Mac. Mac OS ataupun singkatan dia ialah Macintosh Operating System. Sistem pengoperasi Macintosh adalah sistem pengoperasi komputer yang dikembangkan oleh syarikat Apple. Pertama kali ia diperkenalkan pada Januari tahun 1984. Dan seterusnya ialah Mac OS merupakan hak milik syarikat Macintosh dan hanya boleh digunakan oleh PC keluaran syarikat tersebut. Khusus untuk PC keluaran syarikat tersebut sahaja. Maksudnya PC yang lain tidak boleh adanya operating system ni. Jadi ia adalah sistem pengendalian utama khusus untuk komputer berjenama Mac Apple seperti yang saya katakan tadi. Antara muka pengguna grafik GUI. Ia juga merupakan sistem pengoperasian pertama menggunakan antara muka pengguna grafik GUI. Apa maksud GUI? GUI ini ialah sejenis antara muka pengguna yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan peranti elektronik seperti komputer, peranti bimbit, peralatan rumah dan kelengkapan pejabat contohnya. Jadi itu adalah untuk Mac OS. Seterusnya kita pergi kepada sistem operasi komputer OS bagi Windows. Windows ialah sebuah sistem pengendalian yang dibangunkan dan dipasarkan oleh Microsoft. Microsoft menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an, lebih awal daripada Mac OS. Jadi ia juga menggunakan antara muka grafik GUI agar lebih mudah dioperasikan. Tapi nak dibandingkan dengan Mac OS lebih awal menggunakan GUI ni daripada Windows. Windows ni menjadi sistem operasi yang sangat popular. Bahkan boleh dikatakan hampir semua komputer pernah menggunakan OS ini. Sebab kalau kita lihat kebanyakan komputer akan menggunakan sistem ni, akan menggunakan operasi sistem ni dan bukan menggunakan Mac OS. Sebab Mac OS ni hanya khusus untuk untuk komputer yang berjenama dengan dia sahaja.
Jadi tidak hairanlah jika Windows ini menjadi sistem operasi yang sangat popular. Fungsi dia ialah sistem pengoperasi ialah sebagai susunan arahan yang dapat difahami oleh komputer. Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan, mengawal, menjadualkan dan menyelaraskan sesuatu operasi komputer. Nanti kita lihat perbezaan dia sebab mungkin anda semua nak tahu apakah perbezaan berdasarkan antara Microsoft Windows dan juga macOS. Baik, kita lihat kepada perbezaan dia. Perbezaan antara macOS dan Windows. Perbezaan yang pertama ialah macOS diciptakan oleh Apple, syarikat Apple, manakala Windows dicipta oleh Microsoft. Jadi itu perbezaan yang sangat jelas dan sangat umum. Jadi yang seterusnya, yang kedua ialah banyak digunakan untuk perkhidmatan grafik dan multimedia. Windows pula biasanya digunakan untuk kegunaan perniagaan. Oleh kerana Mac direka di sekitar antara muka pengguna grafik, kebanyakan digunakan untuk perkhidmatan grafik dan multimedia seperti penyuntingan foto, dan yang menjelaskan mengapa Photoshop. Photoshop tu ialah satu software untuk kita sunting gambar. Windows ni memang digunakan secara meluas untuk kegunaan fungsi pejabat kerana ia paling sesuai untuk kegunaan pejabat. Itu ialah perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga ialah macOS ni lebih mahal manakala Windows ni lebih murah. Kerana apa? Mac lebih mahal daripada Windows kerana ia datang dengan banyak ciri terbina seperti sistem keselamatan. Dia bukan macam Windows, sebab Windows ni anda perlu membeli perisian antivirus secara berasingan. Mac juga mempunyai lebih banyak aplikasi daripada Windows, dan ini juga antara faktor kenapa ia lebih mahal. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk Mac OS dan Windows OS ini. Jadi sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nu'man bin Said, nombor matrik 058814. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkenaan sistem pengoperasian iOS dan Android. Okey, pendahuluan. iOS dan Android adalah sistem operasi yang dibangunkan untuk telefon pintar. iOS pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007, manakala Android pada tahun 2005. iOS adalah sistem operasi yang baik yang dibangunkan untuk dijalankan pada peranti Apple. Android pula adalah sistem operasi mana-mana yang boleh menyesuaikan dan menjalankan pada mana-mana peranti. Ini adalah kelebihan yang besar untuk Android. Selain itu, terdapat juga peranti yang lain iaitu Windows dan BlackBerry OS. Pertama, kita pergi kepada Android. Android adalah sistem pengendalian ataupun sistem operasi yang menjalankan peranti mudah alih seperti telefon pintar. Android mempunyai 2 bilion pengguna aktif secara bulanan sejak Mei 2017. Pembekal tunggalnya Google Play menawarkan lebih 3 juta aplikasi mudah alih sejak dari Ogos 2020. Versi stabil yang terkini ialah Android 12. Okey, terdapat beberapa ciri-ciri baru Android 12 ialah battery share, do not disturb, screen record dan night mode. Okey, battery share ni kita boleh berkongsi bateri dengan kawan-kawan atau ahli keluarga. Data ni pula kita boleh adjust masa kita nak dat team tu. Contohnya dalam screenshot ni dia tulis turn on from sunset to sunrise. Jadi kita boleh adjust lah bila kita nak dat team ni. Seterusnya, do not disturb. Ini akan membantu kita untuk tidak mengganggu ketika melakukan satu kerja. Contohnya ketika mesyuarat, kita boleh turn on do not disturb ni. Dan yang terakhir, ciri baru Android 12 ialah screen record, yang mana sebelum ni pernah ada tapi Android membuat penambahbaikan. Seterusnya, kita beralih kepada sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi peranti mudah alih yang dibangun dan diedarkan oleh Apple.
pada tahun 2007 ianya pertama kali dikeluarkan dan ianya diperluas kepada iPad dan juga Apple TV. Tidak seperti sistem lain, iOS, Apple tidak memberi lesen kepada entiti lain untuk menggunakan iOS ni sendiri selain daripada perantinya. Selain daripada Apple, tak boleh pakai iOS. Okey, terdapat beberapa ciri-ciri baru iOS 15, iaitu yang pertama, new FaceTime feature, redesign app dan even more privacy and security. Okey, yang pertama ialah FaceTime. Antara beberapa ciri-ciri baru ialah video and audio calling, group FaceTime call dan SharePlay. Video and audio calling ni dia buat sedikit pembaharuan. Dia boleh adjust audio dan juga video. Group FaceTime ni kita boleh group call beramai-ramai. Dan yang paling menarik bagi saya ialah SharePlay, yang mana kita boleh menonton ataupun mendengar muzik bersama rakan-rakan secara live. Secara mudah ni kita boleh share screen lah. Ni contoh video yang saya dapatkan. Seterusnya ialah redesign apps. Yang pertama Safari, yang tab dia diletakkan di bawah, manakala yang kedua ialah notification yang lebih cantik dan lebih jelas. Dan yang ketiga ialah Apple Health, yang mana ianya membuat penambahbaikan yang mana kita boleh berkongsi kesihatan kita dengan rakan serta keluarga. Ini contoh yang Safari tab yang berada di bawah tu. Okey, seterusnya kita new on iOS 15 ialah live tab. Kita nampak kat gambar ni apabila kita update iOS 15 ni, kita akan kamera tu akan dapat scan dia di gambar tu perkataan. Okey, ni contoh video ni. Dia dalam video ni dia translate apa yang ada di buku tu. Sistem yang canggih lah yang dibangunkan oleh iOS. Okey, seterusnya ialah security and privacy. Yang pertama ialah app privacy report. Apabila telefon kita yang mahu digodam ataupun akan digodam, kita akan dapat report. Dan yang kedua ialah Find My iPhone. Yang terbaru ialah Find My iPhone ni, walaupun iPhone kita tu bateri tak ada, bateri habis, telefon tu mati, tapi kita tetap dapat untuk mencari telefon kita. Dan yang ketiga ialah Add Legacy Contact. Kita dapat backup data-data kita dengan kita memberi orang lain untuk memberi kebenaran untuk mengakses data kita. Okey, dan yang seterusnya ialah iOS, kelebihan iOS dan Android. iOS ni yang kelebihannya ialah iOS ni sentiasa dikemas kini. Yang kedua, user interface yang menarik, design yang menarik, security yang lebih baik dan ada sandaran iCloud. Manakala Android pula ialah sistem yang lebih meluas. Samsung, Huawei, Realme boleh guna Android. Dan Android juga ketahanan bateri lebih baiklah daripada iOS. Dan yang ketiga ialah ikon yang lebih jelas dan mesra. Saya sempat untuk mengkaji sedikit kenapa orang guna Android, kenapa orang guna iOS, dan sebab mengapa daripada 38 responden ni, sebab mengapa mereka memilih Android ialah option yang lebih murah dan berpatutan. Manakala sebab mengapa mereka menggunakan iOS
daripada 29 responden ialah teknologi yang lebih canggih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saja daripada kebenaran kami. Jadi daripada bentangan kami tadi, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada pendengar kami? Silakan. Saya ada satu soalan untuk Ya, Ustaz. bintang nombor 2 tadi. Apa Ha. beza antara memori dengan storan? Macam awak tertukar antara dua. Cuba Oh, ya. jelaskan apa itu memori dan apa itu storan. Memori itu adalah RAM. RAM tu dia bukannya storage data. Okey, cuba jelaskan Oh, balik. Okay. kalau ikut fahaman saya, memori tu macam memori yang macam chip tu yang dalam phone kita tu. Memori tu. Jadi storan tu dalam dia. Macam dia punya kuantiti dalam dia boleh masuk berapa. Itu kefahaman saya lah. Sebab Salah kalau betul saya minta awak maaf. buat check balik, sebab Ha? beza antara storage, RAM suku tahu kalau kita beli laptop, RAM tu suku, RAM tu 4 gig, 8 gig, 12 gig, 18 gig. RAM tu suku, RAM tu sikit je ada laptop, RAM tu dalam 4 gig je. Tapi storage dia, storan dia sampai 128, 512 gig, ada 1 tera, 2 tera, 3 tera. 3 tera yang gig besar-besar banyak-banyak itu dipanggil storan. Itu untuk simpanan kapasiti data apa yang kita nak masukkan. Okey, Oh. memori ni kita kata ni lah orang yang kita kata sisi besar. Kalau dia sisi besar, dia boleh buat run multitasking banyak benda dalam satu masa. Dia sempat untuk fikir. Sebab tu kita panggil dia memori. Oh, okey. Lepas tu pula otak dia pula, laptop ni, kalau contohnya komputer, otak dia pula itu dipanggil processor tu lain pula. Processor ni benda lain. Memori ni kau kena beza antara banyak tu. Storan pun lain. Lepas tu satu lagi video grafik itu lain. So masing-masing ada fungsi masing-masing tu. Cuba buka balik yang slide awak tadi. Lepas tu awak ada beza. Okey, cantik yang nombor 3 tadi. Nombor 3 ni, pembentang nombor 3 tadi, dia ada buat komparatif antara tu. So tadi awak buat antara Mac dengan Windows. Sepatutnya awak kena datangkanlah contoh. So Mac yang terkini, okey, Mac sejak daripada dulu ada banyak nama. Lion King lah, apa macam-macam nama dia ada. Sampai kepada sekarang. Setiap berapa 10 poin berapa tu mesti ada nama-nama dia. Okey, yang paling latest namanya apa? Awak tak boleh tahu. Kalau Windows, dia pernah ada apa? Windows Me lah dulu, Windows apa tah, Windows 7, waktu Windows 8. Semua tu. Okay, top features bagi tiap satu-satu tu apa? So awak kurang untuk itu sebab kita nak komparatif. Boleh? Okey, Ustaz. Maaf saya salah yang pembentangan 2 ni. Ya. Okey. Lagi? Okey. Ada soalan lain? Soalan. Yang bentang nombor 2 tadi memang Muiz ke? Ya, saya. Okey, ada dah bagi ke soalan kepada pelajar-pelajar lain untuk tanya awak? Ke tak prepare, tak bagi soalan? Ada. Okey, cepat. Ada soalan tak? Boleh tanya. Boleh tanya. Apa tu? Amir.
Amir. Saya nak tanya, kenapa orang lebih memilih Windows daripada Mac OS? Macam Sekejap Sekejap sekali lagi. Minta yang bentang ni, siapa yang bentang kena tayang muka masing-masing, boleh tak? Okey, tayang bentang. Yang bentang tu siapa muka dia 3 orang tadi. Lepas tu yang bertanya pun kena bukalah. Nak tahu siapa yang bertanya kan. Anu nak catat siapa yang bertanya ni. Amir. Sekali lagi. Boleh utarakan balik apa soalan tadi? Amir. Amir boleh tanyakan balik soalan tadi. Okey, sekejap. Apa beza, bukan apa beza. Kenapa orang lebih memilih Windows daripada Mac OS? Baik, soalan tadi Amir tanya berkenaan tentang apakah kenapa orang lebih gemar memilih Windows daripada macOS. Jadi ada banyak sebab antaranya. Contohnya ialah pertama, macOS ni memang khusus untuk operasi sistem yang khusus hanya untuk jenama Mac Apple. So, yang selebihnya jenama-jenama lain, jenama-jenama laptop yang lain seperti Lenovo ataupun Intel apa semua tu akan menggunakan operasi sistem Windows. Itu yang pertama. Yang seterusnya ialah senang cerita ia lebih murah. Sebab seperti yang saya katakan tadi ketika pembentangan, macOS ni lebih mahal dan Windows ni lebih murah. Jadi bila lebih murah orang akan lebih pilih Windows lah macam tu. Yang seterusnya ialah perbezaan tadi, kita balik kepada perbezaan tadi, macam macOS ni lebih more kepada grafik, kepada suntingan foto dan video. Mana kalau Windows ni untuk kegunaan pejabat, untuk kegunaan macam contohnya nak buat assignment ke apa semua. Jadi itu orang yang dah bekerja, yang masih belajar, diorang lebih gemar untuk menggunakan Windows sebab memang kepentingan, memang kelebihan utama dia macam tu. Lain lah kalau contohnya macam pelajar ataupun seorang itu yang bekerja yang nak menggunakan suntingan foto atau video, itu dia mungkin digalakkan untuk memilih macOS. Mungkin boleh menjawab soalan daripada Amir. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan yang diajukan dalam kami. Silakan. Assalamualaikum. Betul? Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Saya nak tanya pada pembentang yang kedua tadi ada sebut HTML. Saya nak tahu HTML tu apa? HTML Okay, baik. Okay, terima kasih ke atas soalan tu. Okay. Pada pendapat saya lah, apa yang saya tahu HTML ni mana atau lebih dikenali dengan Hypertext Markup Language. Ni dia merupakan bahasa standard yang mana pengaturcaraan buat satu laman web yang terdiri daripada kod-kod ringkas yang tertentu.
Dan di mana dengan kod-kod tersebut dia akan memerintahkan web browser untuk memaparkan laman web yang terdiri daripada format paparan sama ada teks, grafik, animasi ataupun dalam bentuk audio dan video. Dia macam contohlah kita buka salah satu web, contoh macam YouTube lah. Bila kita buka YouTube tu, function HTML ni akan menghantarkan kod-kod ringkas untuk menghasilkan atau memaparkan audio dan video tu. Itulah dia punya tugas-tugas HTML tu. Itu saja. Harap terjawab soalan tadi. Ada apa-apa soalan lagi? Ajukan. Anda nak tanya Saya. yang Chrome, Google Chrome tadi. Google Saya. Chrome OS. Google Chrome tu dia operating system ke dia browser? Saya rasa operation system. Google Chrome operating system maknanya selain pada Windows dengan macOS ada Google Chrome. Selain pada Ubuntu, selain pada tu dia ada dia browser benda lain. Browser benda lain. Browser dalam dia. Browser sebab anda tak pakai Windows kan. Browser anda guna Windows ni untuk ni je, untuk type tesis je. Untuk buat kerja-kerja benda lain, entertainment semua anda guna Mac. Okey. Dan yang anda tahu Safari, Google Chrome, Mozilla, ya itu semua tu itu semua tu browser untuk kita surfing internet. Tak tahu pula Google Chrome ni dia OS. Operation system maknanya Google Chrome ni dia macam Mac, dia macam Windows. Dia separate daripada Windows. Macam tu ke? Dia dalam Windows. Saya rasa dia daripada operation system lah. Dia macam satu web, satu app tu. Dalam dia tu ada macam-macam browser. So bukan operation system tu panggil. Saya tak pasti betul tak? Macam pelik lah. Dia bukan operation system mana rasa. Oh ya. Maaf Zat. Google Chrome ni ada Google terus. Okey, tanya soalan ni perempuan tadi. Google Chrome. Chrome ni dia ada buat operating system baru. Dia suku, dia lain dengan Windows. Dia bukan guna dalam Windows. Dia tak guna dalam Windows. Boleh tengok Google dia bagi Chromebook dengan Windows 10. Ada Windows 10 tu suku, Chromebook ni memang suku. Dia lain terus. Okey, awak tak buat ambil features dia, tak tunjuk ke apa kelebihan dia, apa dari sudut compare dia dengan Windows, compare dia dengan Mac, compare dia dengan Ubuntu, compare dengan Linux, compare dengan tu. Linux dengan Ubuntu tak ada kelab guru awak tak? Tak ada, tak buat. Kena buat juga tu sebab dia nak cover bagi subjek tu. Sebab akan masuk exam nanti. Okay, awak tetap juga kena tengok apa slide yang ada dalam Eclipse. Tak pun nanti kami akan tambah kat slide. Tambah kat slide lah. So kena buat komparatif tu antara setiap masing-masing tu. So kena tambah, anak akan tambah satu lagi lah. Iaitu Chromebook. Chrome ni tambah lagi Chrome OS. Ingatkan dulu ada Mac, Windows, lepas tu Ubuntu, lepas tu dia ada Linux, lepas tu baru ada Chromebook lah, baru sekali. Okay, beres soalan. Siap. Ada persoalan lagi? Saya. Saya. Nak tanya. Saya nak tanya, OS mana antara Mac dan Windows yang mudah untuk dibaiki dan kenapa? Baik, terima kasih atas soalan. Jadi antara Mac dan Windows
OS mana yang mudah dibaiki? So jawapannya ialah Mac. Sebab penyelesaian dalam Mac ni senang. Sebab mereka dia dah ada seni bina dan sederhanaan yang sangat baik. So macam apa-apa aplikasi yang dalam Mac tu ada masalah, dia akan dikesan dan dibaiki secara automatik. Kalau Windows ni dia macam rumit sikit dan penyelesaian masalah tu mungkin macam beberapa hari. Kalau macam masalah tertentu menyebabkan Mac tidak dapat boot, masalahnya mudah diselesaikan dengan memasang semula sistem saja. Untuk Windows pula ni dia macam kena pasang sistem satu dan semua aplikasi yang lain. Macam itulah. Saya ringkas ni, harap menjawab. Terima kasih. Pengalaman anak pula guna Mac almost dalam 11 tahun anak guna Mac. Lepas tu anak pernah guna Windows dalam sekejap, dalam setahun. Masa anak kerja dulu setahun 2 bulan. Lepas tu dia dia serang corrupt Avify semua. Anak talak 3 masa tu. Talak 3 terus. Terus anak cari Mac. Mac anak guna untuk buat kerja sampai masa buat PhD ni pun anak masih lagi pakai Mac tu. Dan Mac tak ada masalah. Maknanya 11 tahun memang tak ada masalah. Tak payah fikir virus, tak payah fikir scammer, tak payah fikir spammers, tak boleh fikir apa-apa. Okay. Tapi kalau Windows, ni laptop anak baru beli ni, Windows Swift 5 ni. Asus Swift 5 ni hanya untuk tesis. Hanging. Walaupun RAM dia sudah 8 GB, walaupun dia guna Windows 10, walaupun dia Core i7 8th generation dengan storan dia dalam 512 SSD, tetapi kat 6000 lebih, tetapi nak compare dengan yang middle 2010 yang anda dah upgrade kepada SSD, lagi baik Mac daripada Windows. Pengalaman anda lah. Sebab anda banyak buat kerja, multitasking apa-apa. Untuk kerja memang anda usulkan untuk Mac juga. Tapi untuk tesis, sebab kita nak ada maktabah syamilah kan, kalau pengetahuan Islam ada maktabah syamilah. Maktabah syamilah tu dia tak ada dalam Mac. Dia hanya ada dalam Windows saja. So sebab tu anda beli juga Windows 1. Tu pun anak kata lepas siap tesis ni anak bagi ke anak-anak, soalnya anak akan upgrade kepada Mac yang baru. So kalau tanya antara dua, untuk buat kerja ke, untuk buat tulis apa-apa ke, saya syorkan lah kalau ada duit beli Mac lah. Beli Mac. Okay. Dan kalau macam telefon, sejak daripada tahun berapa dah dulu, kalau telefon pakai sekejap je. Android tu saya pakai dalam 5 hari je saya pakai. Lepas tu saya sebab pelik sistem dia tu. Anda pakai Windows, lepas tu iOS sampai sekarang. Dah bertukar bermacam-macam jenis iPhone dah. Sampai sekarang dah satu keluarga semua pakai iPhone. Nak beritahu harga dia memang mahal tapi dia tak rosak. Bayangkan yang anda pakai dulu, iPhone 5 dulu pun masih lagi boleh guna. Anak pakai. iPhone 6 pun anak pakai. iPhone 7 Plus pun wife anak pakai. iPhone Plus Pro Max pun anda masih lagi pakai. Yang 13 pun Masya Allah. Mana beritahu dia masih lagi tahan. Tapi kalau yang anda pernah pakai Android dulu, yang Nabi kepada wife anda, dah habis dah. Android dia sesuai untuk zaman dulu je. Bila nak upgrade kepada OS baru, contoh OS baru, ada kan dulu Jelly Bean apa kan. Okey, untuk akan datang dia tak boleh dah, dia tak boleh nak ngam lah, dia tak boleh nak lari dah, tak boleh nak catch up lah. Kita kata sebut dorok lah. Memang kena tukar gadget baru. Baru dia terbalik. Okey. Dan tak pernah hanging. Alhamdulillah. Itu kelebihan iOS berbanding dengan Windows. Banding dengan ni apa? Disebut Android. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan satu lagi, pernah staf Uniza kecurian. Orang masuk rumah curi barang. Laptop semua dicuri. Salah satu je. Dia curi satu telefon rasanya. Ke satu laptop MacBook.
Dia curi satu MacBook tu terus dapat detect kat mana orang curi tu. Kesilapan dia kat situ. Pencuri tu dia tercuri barang Mac. Bila dia curi barang Mac, orang boleh detect dia kat mana. Kata itu ada kelebihan lah. Okey, maaf anak interrupt. Masih saya. Okay, sampai situ saja kot kami punya perbincangan ataupun ujian semua tu. Jadi kami serahkan kepada grup sejati pula. Okay, terima kasih kepada grup iTech. So grup 3 sejati boleh start untuk bentang. Okey, grup iTech tadi tolong tambah slide Boleh? Tambah slide untuk Ubuntu. Ubuntu dengan Linux nak juga, anak-anak juga. Sebab dia masih lagi aktif orang guna. Okey, terus kepada seterusnya grup sejati 3.